Okey, seterusnya kita akan melihat kepada soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh. Tajuk kadar tindak balas, rate of reaction ya. Okey, di sini menunjukkan maklumat dua set eksperimen untuk menyiasat faktor yang pengaruhi kadar tindak balas antara kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik. Okey. Kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Okey, untuk makluman pelajar ya. Kalau kita cuba perhati soalan-soalan yang lepas, SPM yang lepas ya, antara yang sangat biasa, ya, soalan yang sangat biasa ditanya ialah antara tindak balas kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik untuk tajuk kadar tindak balas. Pelajar cuba perhati ya. Sebab itu sekurang-kurangnya untuk persamaan antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik ini pelajar kena ingatlah. Kalau tak faham, cuba ingat. Tapi sebaiknya fahamlah ya. Sebab soalan ni soalan yang paling kerap keluar untuk SPM ya. Okey, kita ada set 1 dan set 2 di sini. Okey, masa yang diambil set 1 untuk mengumpulkan 40 cm3 gas karbon dioksida 33 saat. Okey. Set 2 45 saat. Daripada masa kita dapati bahawa eksperimen set 1 tindak balas lebih cepat. Okey. Tindak balas lebih cepat. Okey. Jadi cuba kita perhati perbezaan antara set 1 dan set 2 untuk kita tentukan faktor. Okey, pelajar ingat ya, kita ada 4 faktor kalau kita masih ingat. Ya, saya selalu ringkaskan kepada pelajar saya 4 faktor ini ialah KSSM ya. KSSM. KSSM. Untuk senang ingat ya. K kepekatan, S size, S yang kedua suhu, M mangkin. Nak suruh ingatlah, senang ya. Ingat KSSM. Okey, faktor apa sekarang? Tengok ya. So di sini kita guna 5 gram. Okey, beza di sini ya. Di sini kita guna untuk set 1 ya, serbuk. Tengok serbuk ni. Kalsium karbonat. Set 2 kita guna ketolan. Ini beza dia. So pelajar kena tahu dulu apakah faktor. Okey, antara 4 faktor apa mempengaruhi. Okey, sebab yang lain sama. Okey, asidnya sepadu sama, kepekatan sama. Set 1 dan set 2 sama. Bermakna kepekatan tak mempengaruhi ya. Okey, di sini faktornya adalah faktor size. Kita tahu faktornya faktor size. Okey. Bermakna untuk set 1 dia serbuk, size lebih kecil ya. So masa yang diambil lebih cepat. Untuk tidak malah berlakulah. Okey. Baik, kita dah selesai. Dah tahu dah faktornya kan. Okey, kita tengok soalan. Tulis persamaan ion. Okey. Pelajar tolong baca soalan betul-betul sebelum jawab. Jangan syok sendiri ya. Maksudnya dapat soalan jawab terus tanpa teliti betul-betul. Di sini dia nak persamaan ion ya, persamaan ion. Okey, jadi untuk persamaan ion ini pelajar sebaiknya kita buat persamaan kimia dulu. Okey, antara kita buat persamaan kimia, tapi ini di luar lah, bukan di tempat di ruangan jawapan ya. Kita buat pada kertas lain. Saya akan tunjuk di sini cara nak buat persamaan ion ya. Okey, kita ada persamaan kimianya ialah kalsium karbonat CaCO3 tindak balas dengan asid hidroklorik HCl. Kita akan dapat di sini kalsium klorida tambah dengan karbonat, dapat karbon dioksida ya, dan air. Okey, ini persamaan kimia. Okey, untuk persamaan ion kita nak matikan. Nak matikan ion. Ingat, nak potong ion yang sama kiri dan kanan. Saya ulang balik. Kita nak potong ion yang sama kiri dan kanan. Jadi untuk kita potong ion yang sama kiri dan kanan, kita kenal pasti dulu di antara 1, 2, 3, 4, 5 bahan kita ini manakah ion. Yang ni kena tahu dulu. So antara 5 ini manakah yang dikatakan sebagai ion? Sebatian ion lah. Okey, ion ini untuk mudah ingat ada 3. Untuk pelajar mudah ingat ya, 3 saja. Yang mudah ingat lah. Yang pertama asid, yang kedua alkali, yang ketiga garam larut. Garam larut. So 3 ni adalah ion. Okey, cuba kita tengok di sini ya. Yang pertama kita ada kalsium karbonat, ini garam. So garam karbonat. So dia tidak larut. Okey, bukan ion. Yang kedua kita ada HCl. HCl adalah asid, maka dia ion. Okey, ini ion
HCl. Okey, kita tentu dulu kita kena pasti dulu. Kemudian kita ada kalsium klorida. Kalsium klorida ini ialah garam dan dia adalah garam yang larut. So, ini juga ion. Kemudian karbon dioksida dan air tak termasuk dalam kategori asid alkali garam. So, yang ini bukan ion lah. Jadi, step yang pertama kenal pasti dulu ion. Dua sebatian ion kita ada di sini, HCl dan CaCl2. Step yang kedua, kita potong antara HCl dengan CaCl2 ni mana yang sama ion kita potong. So sudah pasti yang samanya ialah Cl dan Cl. Okey, jadi bila kita dah potong ionnya, bermakna yang tinggal itulah persamaan ion kita. Baik So kita tulis pada ruangan jawapan ni Ca CO3 tambah dengan Cl dah tak ada, kena potong, tinggal H. H di sini ion H+. Okey, anak panah. Okey, CaCl2 dah tak ada, kena potong, tinggal Ca. Ca di sini ion. So Ca2+. Tulis ion Kemudian CO2 kita tak buat apa-apa, tulis terus je. H2O pun tak buat apa-apa, tulis je. So kita imbang di sini, kita letak 2 lah. Okey, inilah jawapan untuk persamaan ionnya. Yang ini ni, yang kat bawah tadi ni pelajar-pelajar buat di kertas lain saya nak tunjuk caranya saja. Okey, itu yang pertama, satu markah. Yang B1, soalan B1, bandingkan. Tengok soalan. Soalan minta bandingkan sahaja. Nak banding dari kadar tindak balas. So, markahnya 1. Bermakna pelajar jangan jawab lebih-lebih. Jangan jawab panjang-panjang. Sekadar banding saja. Okey, mana kadar tindak balas yang tinggi, mana kadar tindak balas rendah. Itu saja. So, sudah semesti set 1 lah kadar tindak balas lebih tinggi. Sebab tindak balasnya cepat. Masa yang diambil ialah 33 saat lebih cepat kan. Jadi kita tulis saja jawapan kat sini. Okey, kadar tindak balas set 1 lebih tinggi. Sudah memadai. Kalau kita nak sambung lagi berbanding set 2 boleh. Tak sebut pun tak apa sebab di sini lebih tinggi itu sudah menunjukkan perbandingan. Cuma apa yang saya selalu pesan kepada pelajar ialah bila kita menyebut tentang kadar mesti perkataannya tinggi atau rendah. Jadi kalau kadar tindak balas set 1 lebih tinggi. Kalau pelajar jawab kadar tindak balas set 1 lebih cepat. Ramai pelajar jawab lebih cepat kadar tindak balas set 1 lebih cepat. Okey, lebih cepat salah. Sebab bila kadar mesti tinggi rendah. Okey, kadar sama ada tinggi atau rendah. Okey, kalau tindak balas sahaja, tak ada kadar, tindak balas saja. So tindak balas boleh cepat atau lambat. Ini untuk tindak balas. Okey, tindak balas cepat betul. Kadar tindak balas tak boleh cepat. Kadar tindak balas mesti tinggi atau rendah. Okey, tolong berhati-hati menggunakan perkataan yang sesuai. Ramai pelajar yang salah sebab dia menggunakan cepat untuk kadar. Salah. Okey, ingat tu. Kemudian soalan B2. Okey, jelaskan jawapan anda merujuk kepada teori pelanggaran. Okey, di sini kita ada 4 markah. Banyak markah ni pelajar Jadi pelajar-pelajar yang di luar sana nak dapatkan guide ataupun panduan cara menjawab untuk mendapat markah penuh ini, saya sering kali sebut pelajar-pelajar dapatkan buku daripada kami Master Kimia SPM, buku skor A++ Kimia SPM, tips dan nota. Okey, dapatkan buku ini. Di sini kita dah guidekan pelajar, pandu pelajar cara menjawab kadar tindak balas untuk dapat markah penuh. Pelajar dapatkan buku ni di platform Shopee, type di situ skor A++ Kimia SPM akan keluarlah di sana. Okey, baik, tengok balik. So boleh rujuk dalam buku tu Baik, kita cuba beri jawapan kepada pelajar untuk soalan ni Okey, ada 4 markah. So yang pertama kita tengok tadi set 1 saiznya lebih kecil kan. So kita sebutlah. Okey, poin pertama, pelajar ingat jawab dalam bentuk poin untuk mudahkan
ya, pemeriksa lah. Okey, saiz kalsium karbonat set 1 lebih kecil. Okay, ini poin yang pertama. Okey, berbanding set 2. Kalau nak sambung pun boleh, kalau tak sambung pun tak apa, sebab lebih kecil dah menunjukkan perbandingan. Ya, ingat tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila saiz kecil, apa kesannya? Bermakna yang kedua, jumlah. Ini perkataan ni kena betul jumlah. Kena ada jumlah. Jumlah luas permukaan. Okey, jumlah luas permukaan siapa? Kalsium karbonat. Set 1 lebih besar berbanding set 2. Kita bandingkan dia. Okey, so yang penting ialah perkataan JLP. Ingat, JLP. Jumlah luas permukaan. Kalau pelajar kata luas permukaan, kalsium karbonat satu lebih besar, salah. Sebab kita bukan kira luas permukaan, kita kira jumlah. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bila jumlah luas permukaan yang lebih besar, apa yang berlaku? Maka frekuensi. Frekuensi ni pelajar wajib guna. Perkataan ni. Okey, frekuensi pelanggaran antara. Okey, zarah apa yang melanggar? Okey, nak tahu zarah apa yang melanggar, pelajar kena tengok semula persamaan ion kita di sini. Okey, daripada sini kita tahu yang melanggarnya apa? Yang melanggarnya ialah antara molekul kalsium karbonat dan ion H+. Okey, sebab itu penting kita buat persamaan ion di soalan A ni. Okey, so kita kena sebutlah frekuensi pelanggaran antara molekul kalsium karbonat dan ion H+. Set 1 lebih tinggi. Okey, berbanding set 2. Kalau nak tulis pun boleh, tak boleh tak tulis pun tak apa. Sebab lebih tinggi itu dah memadai. Poin yang keempat, ini satu lagi, kena ulang balik. Frekuensi pelanggaran berkesan. Yang ini kena betul-betul ikut apa nama ni? Skema yang saya bagi ni. Frekuensi pelanggaran berkesan. Yang pertama ni frekuensi pelanggaran sahaja. Poin yang keempat ni frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, tak payah ulang lagi dah apa yang melanggar sebab kita dah sebut di poin ketiga. Set 1 lebih tinggi. Okey, selesai. So ada 4 poin di sini. Jadi kalau pelajar ada keempat poin di sini, pelajar akan dapat 4 markah. Okey. So ingat, cara menjawabnya sangat mudah. Baik. Kemudian C. Okey, 2 markah. Lakarkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. Set 1 dan set 2. Okey, untuk melukis yang pertama kita lukis paksi dulu. Okey. Isi padu melawan masa bermakna isi padu paksi Y, ya. Ini isi padu. Okey, CO2. Pastikan ada unit So unit isi padu cm3. Kemudian paksi X ialah masa. Jangan terbalik ya, sebab isi padu lawan masa. Masa saat lah. Saat. Tadi kita tengok dalam jurnal pun saat. Okey. So ada label isi padu, masa, ada unit cm3, saat. Ini dah dapat 1 markah. Okey, kita tengok kepada kita punya jadual tadi ya. Okey, bermakna masa yang digunakan untuk mengumpulkan gas ialah mengumpulkan 40 cm3 gas. Bermakna isi padu gasnya ya adalah isi padu gas paksi isi padu ni. Isi padu gasnya ialah 40. So dia mesti sampai kat sini saja. Okey, set 1. Okey, kita tengok set 1 masa yang diambil berapa ya? 33. Okey, 33. Set 2 45 ya. Okey. So set 1 33, so 33 di sini. Set 2 45 atas sikit, 45. So bermakna kita sambung aja titik-titik ni, senang aja. Cara mudahnya. So ini untuk set 1, sambung situ. Okey. Betul lah, saya dah tak betul ni. Okey, ini set 1.
Kemudian ini sek 2. Selesai. Mudah saja. Nampak 2 markah. Okey. Kemudian di seorang murid ingin meningkatkan kadar tidak balas sek 2 dengan menukar asid hidroklorik dengan asid sulfurik. Okey, pelajar-pelajar kena ingat balik. Apa perbezaan antara asid hidroklorik dan asid sulfurik? HCl dan H2SO4. So bezanya di mana? Bezanya pada H-nya. Ya, sini H-nya 1, sini H-nya 2. Okey, pada pandangan anda, adakah anda fikir murid ini buat keputusan yang betul? Okey, so kita tahulah. Asid hidroklorik ialah asid monoprotik, asid sulfurik asid diprotik. Bermakna asid ni lebih banyak H+ yang terhasil, 2 kali ganda. So soalan kata, adakah anda fikir murid ini buat keputusan yang betul? So jawabnya ialah ya. 1 markah. Betul lah tu. Okey, terangkan. Kerana H2SO4 adalah asid diprotik. Okey, yang menghasilkan ion H+ 2 kali ganda. Kena sebut 2 kali ganda. Jangan sebut menghasilkan H+ yang lebih banyak. Itu tak tepat. Banyak macam mana? 2 kali ganda. Ya, banyaknya itu 2 kali ganda. Okey, itu jawapan dia. Ya, so di sini faktornya faktor kepekatan ion H+ ya. Walaupun dia guna kepekatan yang sama, tapi kerana asid sulfurik ni dia 2 kali ganda ion H+, dia mengion pada 2 kali ganda kan. So maknanya dalam tu ada lebih banyak lah ion H+. Okey, baik. Itu soalan nombor 7. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 8. Okey, susunan radas menyediakan sabun dalam makmal. Okey, tajuk ni tajuk last form 5 ya. So kita nak buat sabun ya, kita guna minyak sawit. Kita tidak belah dengan larutan natrium hidroksida pekat. Okey, kemudian kita tambahkan natrium klorida. Okey, so, eksperimen ni biasa pelajar akan buat dalam makmal ya. Boleh ingat baliklah. Okey, soalan yang pertama, nyatakan nama. Tidak balas digunakan dalam pembuatan sabun. Okey, ini pun senang ya. Tidak balas pembuatan sabun. Ya, tidak balas penyediaan sabun. So ini adalah soalan yang mudah. Namanya ialah tidak balas saponifikasi. So ejaan wajib tepat. Salah satu huruf ejaan maka salah, tak dapat markah ya. So saponifikasi. Kena eja betul-betul. Itu proses pembuatan sabun. Okey, kemudian persoalan berikut menunjukkan tidak balas dalam penyediaan sabun. Lukis formula struktur. Soalan nak formula struktur, ingat formula struktur. Bagi natrium palmitat. Okey, natrium palmitat itu ialah sabun itulah. Ya, cuma sabun ni umum. Nama tepat di sini ialah natrium palmitat. Bermakna di sini kita ada Na, natrium kan. Okey, dalam ruangan yang disediakan. Untuk soalan ini ramai pelajar yang tak boleh jawab. Sebenarnya soalan ini senang. Sebab itu di 1 markah sahaja. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok di sini ya. Bila dia tidak balaskan yang ini dengan NaOH, tengok ya. So dia akan menghasilkan satu benda hasil di sini. Ini kita panggil glycerol ya. Ini glycerol. Nampak ni hasil dia. Ini namanya glycerol. Okey, yang ini ni kita ambil daripada mana? Ambil daripada ini. Sebab itu kalau pelajar pandai, perhati betul-betul, soalan ini tidak susah. Okey, tengok ya. CH2OH. Okey ni, CH2 ni. Ni CH2. Okey. Kemudian dia bergabung dengan OH. Ni OH ya. So CH2 yang ni. OH ni daripada mana? Daripada ni 3 NaOH ni. So OH ini diambil. Okey, gabungkan dengan CH2 ni. Bermakna dia akan putus di sini. Nampak? Dia putus. Dan pelajar kena ingat, ya, ini ialah struktur yang berasingan. Bukan bersambung ya. Dia ada 3. 1, kemudian 2, 3. Dia berasingan tu. So bermakna kita ambil je yang ini balik. Kalau pelajar-pelajar tengok betul-betul ya. Kita ambil O, kemudian
Di sini ada C, kemudian ada double bond di sini O, kemudian di sini ada CH2, kemudian 14 CH3. So O ni dua ikatan ya. So O ini bergabung dengan siapa? Okey. OH sudah bergabung dengan CH2 di sini membentuk glycerol. So bermakna yang tinggal apa? Yang tinggal ialah Na ni. So di sinilah duduknya Na. Inilah jawapan dia sebenarnya. Jadi dia ada 3. Struktur ni ada 3. So bermakna kita akan dapat 3. 3 benda yang sama. Okey. Mudah aja sebenarnya. Tapi belajar tak perhati betul-betul, maka dia akan nampak susah. Itulah jawapan dia. Okey. Kemudian hitung jisim sabun yang terhasil. Okey, ini sabun kita. Okey, ini sabun kita. Ni formula sabun kita. So kalau pelajar boleh jawab yang pertama, akan dapatlah jawapan yang kedua. Tapi kalau pelajar tak dapat jawab yang pertama, memang takkan dapatlah jawab yang kedua ni. Ni sabun kita kan. So jika 0.0 mol sabun dihasilkan. So senanglah. Kita dah ada mol 0.05 nak dapat jisim, darab dengan jisim molar. Okey, nak dapat jisim maknanya mol darab jisim molar. Itu formula dia. Okey, darab dengan jisim molar. Okey, ini dia punya formula. Okey, so kalau kita nak mudah, kita ambil saja formula di sini ni. Kan? Ni adalah sama je ni. Benda sama je. Cuma kita letak Na ke depan ni, ya. Kita dapat macam ni. Na, kemudian kita ada O di sini. O, kemudian C, kemudian kita ada CH2 14 CH3. Kalau kita nak mudahlah ataupun ambil kat sini pun boleh. Boleh, ni pun boleh ya. Na 23. So 23. O ada berapa? 1 2 2. So tambah dengan 16 darab 2. Okey, nak jisim molar ya. Tambah dengan C 12. 12 darab dengan C, tengok sini. C di sini ada 14. 14 tambah 1 di sini 15, tambah 1 di sini 16. Okey. 14 15 16. So C ada 16. So 12 darab 16. Senang. Okey. Kemudian H1 tambah 1. Okey, H ni jisim molar 1 tambah 1. Okey, H ada berapa tengok di sini 3. Okey, 2 darab 14. Bermakna kita ada 28. 28 tambah 3. So kita dapat di situ 28 tambah 3 kita dapat 31. 31. So 31. So darab 31. Okey. So pelajar akan dapat jisim molar nanti kira kita akan dapat jawapannya ialah 278 jisim molar. Pelajar boleh kira 278. So kita darab, kita akan dapat jawapannya 13.9 gram. Pastikan ada unit gram. Mudah aja. Okey. Kemudian soalan keempat ni, seorang murid ingin menyediakan sabun. Tengok, sabun kalium palmitat. Okey, tadi sabun kita apa? Natrium palmitat. Sebab tu pelajar kena perhati betul-betul, baca soalan betul-betul. Tadi natrium palmitat. Sekarang kita nak buat kalium palmitat. Okey, tadi natrium palmitat. Tulis balik senang. Supaya kita nampak mana beza dia. So beza di mana? Palmitat, beza kat sini. Ini natrium, ini kalium. So apakah alkali yang harus digunakan? Kalau tadi kita guna natrium hidroksida, dapat natrium palmitat. Nak dapat kalium palmitat, gunalah alkali yang ada kalium. So jawabnya ialah kalium hidroksida. Ataupun tulis nama kalium hidroksida boleh juga. Sebab soalan sebut apakah alkali kan. Soalan sangat mudah. Tapi pelajar ramai yang tak boleh jawab. Mudah je. Okey. B. Okey. Ejen pencuci A. Tengok. Dalam air liat. Ya. So, kotoran grease tanggal. A tanggal. B. Dalam air liat masih ada. Masih terdapat. Maksudnya, senanglah. Dalam air liat A berkesan, bermakna A ini ialah deterjen. So B ni sabun. Kerana kita tahu sabun tidak berkesan dalam air liat.
Okey, apakah ejen ejen pencuci manakah lebih berkesan? So jawapannya dua markah ya. Yang pertama ejen pencuci A. A pun sudah memadai. Dapat satu markah. Jawab soalan yang mudah je. Jangan tak jawab. Jangan pelajar terus terang. Terangkan jawapan anda. Jangan terus terangkan. Jawab dulu yang soalan nak tu. Ejen pencuci mana? A. Okey, terangkan. So, dia kata lebih berkesan kan? So, terangkan yang mana? Jawabnya, deterjen lah kan? Kenapa deterjen? Kerana, mudahnya kita kata, kalau pelajar-pelajar nak tengok jawapan, dalam buku ini pun ada. Boleh tengok sebab soalan tu selalu yang selalu keluar dalam eksperimen sebenar. Ada dekat sini pun ada ya. Okey, bermakna kita jawablah di sana kerana A tidak membentuk kekat. Manakala B membentuk kekat. Itu jawapan paling mudah lah. Ya. So, itulah yang lebih berkesan sebab dia tak bentuk kekat. Okey, itu jawapan dia. So, untuk 2 markah. Okey. Dengan menggunakan yang kedua, bahan-bahan berikut, huraikan secara ringkas bagaimana membezakan. Soalan bagaimana nak bezakan. Kita nak bezakan antara sabun dan deterjen. Soalan macam ni kadang-kadang pelajar tak boleh jawab juga kan, tak pernah jumpa. So soalan ni juga ada dalam buku skor A++ kami ni. Sebab itu saya selalu sebut pelajar dapatkan buku ni, sangat penting ya. Okey, berapa markah? 3 markah. Okey, jawapannya mudah saja. Yang pertama, isikan tabung didih dengan dua lah isikan dua tabung didih dengan air liat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masukkan deterjen ke dalam salah satu tabung didih dan sabun ke dalam tabung didih lain. Maknanya ada 2 je kan. Kemudian goncang. Okey, goncang penting. Okey. So yang ketiga, pemerhatian. Okey, so tabung didih berisi deterjen tidak membentuk kekat. Okey, panjang sikitlah jawapannya. Manakala, kena sebut dulu ya. Manakala tabung didih berisi sabun membentuk kekat. Ataupun kita kata, boleh kita kata tabung didih berisi deterjen tidak membentuk mendakan. Boleh juga. Tabung didih berisi sabun membentuk mendakan tak larut. Boleh juga. Dua pun boleh. Okey, itu untuk 3 markah. Okey, baik. Itu 2 soalan. Yang terakhir dalam soalan struktur, insyaAllah kita akan bincang nanti soalan esei bahagian B nombor 9 pada kesempatan yang lain, insyaAllah. Jadi, sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.